Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amizan Berasli. Nombor metrik saya B092010103441. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan akhir kumpulan yang bertajuk Karnival Sifat Dadah. Latar belakang bagi projek ini adalah projek kami Karnival Sifat Dadah merupakan sebuah inisiatif yang bermatlamat untuk memberi penerangan dan juga penjelasan kepada mahasiswa dan mahasiswi di sekitar air keruh Melaka tentang bahayanya penyalahgunaan najis dadah. Di samping itu, program ini juga adalah salah satu usaha untuk membasmi pelajar, remaja, belia, keluarga, komuniti dan masyarakat dari penyalahgunaan najis dadah. Hasil daripada projek ini, kita bersama bersatu menentang perbuatan penyalahgunaan dadah dengan sebulat suara. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Objektif daripada projek ini adalah memberi pendedahan dan pencerahan tentang bahaya penyalahgunaan najis dadah kepada pelajar, remaja, belia, keluarga, komuniti dan masyarakat. Yang kedua adalah untuk menjalankan aktiviti yang sihat serta menarik kepada pelajar, remaja, belia, keluarga, komuniti dan masyarakat di samping menambah pengetahuan tentang kesan buruk daripada penyalahgunaan dadah. Yang ketiga adalah untuk bersatu bersama-sama dengan pelajar, remaja, belia, keluarga, komuniti dan masyarakat untuk bersama dalam menentang penyalahgunaan najis dadah. Yang keempat adalah untuk menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang sihat tanpa kegiatan penyalahgunaan najis dadah. Masalah yang perlu diatasi. Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan generasi muda khususnya di negara ini adalah satu masalah yang besar. Untuk menyelesaikan masalah ini, berbagai-bagai usaha yang telah dijalankan, berjuta-juta wang ringgit yang telah dibelanjakan untuk membasmi penyalahgunaan dadah. Namun, segala usaha dan penat lelah yang telah dibuat tidak memberikan sebarang kesan positif yang ketara. Memandangkan masalah ini adalah masalah yang besar dan melibatkan masa depan negara. Oleh itu, wajib kita bersama-sama menangani masalah ini daripada ianya menjadi semakin kronik. Belia ialah peneraju tampuk kepimpinan negara pada masa hadapan. Apabila belia berkembang dengan sihat, kita akan mempunyai masa depan yang cemerlang kerana kita akan pasti dipimpin oleh pemimpin yang sihat, cemerlang dan gemilang. Namun, jika belia kita rosak kerana dadah, nescaya negara kita akan diterajui oleh pemimpin yang lemah. Kerana sekiranya belia gagal memimpin diri sendiri, bagaimana pula belia akan mampu memimpin negara dengan jaya dan makmur? Individu yang terlibat dalam program ini adalah agensi kerajaan iaitu Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan juga AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Kedua adalah badan bukan kerajaan (NGO) seperti Majlis Penggunaan Bahan Terlarang (MASAC) dan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (Pemadam). Yang ketiga ialah peserta, pelajar, remaja, belia, keluarga, komuniti dan masyarakat di sekitar air keruh. Yang keempat ialah mahasiswa, terutamanya pelajar-pelajar UTM dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Apakah masalah ini berlaku? Kebanyakan remaja bercampur dengan orang yang lebih dewasa daripada umur mereka akan dipengaruhi dengan pemikiran dan gaya hidup orang dewasa. Hasil kajian Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof. Mahdia Dr. Lekra Ramal berkata sebanyak 14.6% daripada remaja yang berusia antara 15 hingga 19 tahun sudah mula berjinak-jinak dengan penyalahgunaan dadah. Cabaran, kekangan masa dan juga tekanan yang dialami oleh remaja membuatkan mereka cenderung untuk mencuba-cuba menggunakan dadah bagi tujuan mencari ketenangan. Mereka berpendapat bahawa pengambilan dadah dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh mereka dalam sekelip mata sahaja. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz Muhammad Mansur. Metrik number saya adalah B09201010. Hari ini saya akan menerangkan
Berkenaan di manakah timbulnya masalah ini. Okey, pertama sekali, daripada golongan belia hingga warga emas, tanpa mengira latar belakang, semuanya tidak terkecuali oleh dadah. Majoriti tahu akan kesannya yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku. Oleh itu, penyalahgunaan dadah ini boleh menyebabkan pelakunya ketagihan dan menyebabkan mereka bergantung hidup pada dadah. Selain itu, tindakan luar batas penagih seperti menggugur ahli keluarga dan mencuri. Selain itu, dua pegawai polis antara 14 individu yang ditangkap kerana terlibat dalam dua aktiviti sindiket pengedaran dadah yang aktif di Sarawak yang membabitkan lebih RM10 juta. Okey, yang seterusnya adalah bagaimanakah kami akan selesaikan masalah ini. Okey, dalam proses mengawal masalah dadah yang wujud dalam kalangan penduduk Malaysia, banyak kempen ceramah dan pameran akan kami langsungkan hasil kerjasama bersama agensi anti dadah, AADK, PDRM dan beberapa badan NGO yang lain serta beberapa pihak sekolah dan universiti. Sasaran utama program ini adalah untuk memberi kesedaran terhadap kaki tangan dan pelajar mahasiswa dan sekolah tentang bahayanya dadah ini. Okey, selain itu, terdapat beberapa platform yang didapati paling efektif dalam menjalankan kempen anti dadah ini. Antaranya ialah kami akan menggunakan media seperti televisyen dan radio. Televisyen dan radio boleh mencapai pendedahan yang luas, yang kerap dan mesej yang berpanjangan. Okey, selain daripada program ceramah, larian amal akan kami laksanakan di peringkat sekolah dan universiti. Program ini disarankan dapat dilaksanakan setahun sekali supaya dapat memberi kesedaran yang berterusan terhadap golongan pelajar universiti dan sekolah tentang penyalahgunaan dadah. Ini sekaligus dapat merealisasikan hasrat untuk melahirkan insan yang bebas dari dadah dari peringkat akar umbi. Selain itu, kami akan melakukan pameran mobile anti dadah menggunakan bas khas, iaitu bas pameran bergerak. Okey, pameran bas bergerak ini yang akan dilancarkan itu bagi memudahkan kerja-kerja ke arah mendidik masyarakat setempat mengenai bahaya najis dadah. Okey, seterusnya adalah untuk penglibatan. Antara pihak yang terlibat dalam projek ini adalah dari pihak kerajaan. Mereka merupakan organisasi yang menaja sokongan atau wang dalam projek karnival sifar dadah ini. Bagi menampung segala bajet dan kos untuk mengalihkan projek ini, kami telah meminta beberapa pertolongan dari beberapa agensi atau badan organisasi, antaranya ialah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Cawangan Melaka, AADK. Okey, objektif program ini adalah untuk memberikan pendedahan dan pencerahan tentang bahaya penyalahgunaan dadah pada pelajar, remaja, belia, keluarga, masyarakat dan komuniti. Di samping itu, pihak penerima iaitu pelajar sekolah dan mahasiswa universiti terdapat di daerah air keruh yang memerlukan bantuan dari segi moral dan rohani, yang memerlukan panduan dan dorongan untuk menghindarkan diri daripada terlibat dengan aktiviti penagihan dadah. Okey, akhir sekali adalah pihak penganjur yang terdiri daripada pelajar-pelajar UTM dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan FTKP yang mengambil jurusan BMA. Tugasan mereka adalah untuk memastikan program yang dapat melahirkan masyarakat yang bebas dari dadah ini berjalan dengan lancar dan diterima oleh masyarakat. Okey, yang terakhir sekali daripada saya adalah mengenai organisasi. Pertubahan atau organisasi adalah satu penyusunan sosial yang mengejar matlamat. Selain itu, organisasi yang ditubuhkan oleh kami ini merupakan sebuah badan aktiviti yang bertujuan untuk membantu golongan pelajar mahasiswa yang terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan dadah. Selain itu, organisasi kami terdiri daripada 5 orang dan merupakan pelajar tahun 2 UTM. Okey, antara jawatan yang terdapat dalam organisasi kami adalah Naib Pengarah, Setiausaha, Ahli Jawatan Kuasa Kebajikan, Ahli Jawatan Kuasa Media. Pengarah bagi program ini ialah Muhammad Hamizan bin Rasli.
yang bertanggungjawab untuk mencari penaja bagi program yang dijalankan, mengagihkan tugasan kepada setiap ahli yang terlibat dan memastikan program berjalan dengan lancar. Seterusnya ialah naib pengarah, iaitu Harith Haikal bin Muhammad Alim, bertanggungjawab bagi memastikan program berjalan dengan lancar mengikut perancangan yang telah dibuat, membimbing dan mengurus jawatan kuasa yang telah dilantik di bawahnya. Selain itu, setiausaha program ini ialah saya sendiri, iaitu Muhammad Faiz Hamid Mansur, bertanggungjawab untuk merekodkan maklumat mengenai aktiviti program yang dijalankan. Seterusnya adalah AJK Kebajikan. AJK Kebajikan ialah Muhammad Zafran bin Zairoi yang ditugaskan untuk merancang, mengurus dan melaksanakan program khidmat masyarakat, melakukan tinjauan awal terhadap keperluan masyarakat, menyediakan keperluan bajet untuk aktiviti khidmat masyarakat. Akhir sekali adalah AJK Media yang disandang oleh sahabat saya, iaitu Muhammad Afiq Aizat bin Encik Azman, yang ditugaskan untuk mengali laman sesawang bagi program kami ini dari segi info, hebahan dan maklumat terkini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zafran bin Zairoi. ID saya B09-2010-260. Saya akan membentangkan tentang kelestarian projek ini. Projek ini dikenali sebagai projek Karnival Sifat Dadah yang akan menyertakan pelbagai info-info berkaitan dadah seperti sampel jenis dadah supaya pengunjung dapat mengenali rupa bentuk setiap jenis dadah itu. Walau bagaimanapun, ini adalah agak mustahil untuk menarik minat pelajar untuk menyertai karnival yang diajukan ini. Oleh sebab itu, kami juga ada menyertakan pelbagai aktiviti menarik seperti tandingan sukan larian bebas dadah dan ceramah yang bertajuk Kenali Dadah dan Kesannya. Dengan adanya aktiviti ini, pelajar akan dapat mengisi masa lapang mereka sejurus mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh mereka. Terdapat juga cabaran-cabaran yang mampu kami hadapi untuk mengekalkan keberadaan projek ini adalah cabaran kekurangan tenaga manusia dan kekangan masa. Oleh sebab itu, projek ini akan dijalankan oleh pelajar-pelajar UTM sahaja. Berkemungkinan besar kami tidak akan mempunyai ramai sukarelawan dan juga masa yang lapang untuk membantu kami dalam melaksanakan tugasan-tugasan yang telah ditetapkan. Namun, untuk melangsungkan projek ini, kami perlu mendapat pengiktirafan daripada agensi anti dadah kebangsaan iaitu AADK supaya pelaksanaan projek ini menjadi lebih mudah dan keyakinan yang tinggi serta lancar tanpa sebarang masalah. Di samping itu, kami juga berganding bahu dan berkolaborasi bersama agensi-agensi besar yang akan membantu kami dalam menjayakan projek Karnival Sifat Dadah ini. Seterusnya, untuk bahagian kreativiti, kami juga ada sertakan poster mengenai projek kami. Seterusnya, di dalam poster itu kami sertakan masa dan tarikh program itu berlangsung. Tentatif program antaranya ialah pameran galeri anti dadah, larian bebas dadah dan ceramah yang bertajuk Kenali Dadah dan Kesannya. Pengunjung dari jauh yang tidak dapat hadirkan diri juga boleh sertai kami dengan menonton di Facebook Live yang tertera di poster. Kami juga akan memaparkan pihak penaja dalam siaran langsung bagi menunjukkan ketulusan organisasi dan juga projek ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Aizat bin Encik Azman, nombor matrik B0920104442. Untuk keberkesanan projek pelaksanaan Karnival Jauhi Dadah, yang pertama ialah kesan kepada pelajar. Statistik pada tahun 2020 menunjukkan jumlah penyalahgunaan dadah dalam golongan belia telah meningkat secara drastik. Oleh itu, pelajar merupakan kumpulan sasar utama dalam projek ini. Pelajar juga merupakan golongan yang menerima kesan yang besar daripada pelaksanaan Karnival Jauhi Dadah ini. Untuk kesan yang pertama, pelajar akan mendapat pengetahuan tentang bahaya dan kesan penyalahgunaan dadah. Pelajar juga akan diberikan pendedahan tentang jenis-jenis dadah yang terdapat di luar sana. Oleh itu, pelajar dapat untuk menjauhi penyalahgunaan dadah. Untuk kesan yang kedua adalah
pelajar dapat meningkatkan fokus dan kualiti pembelajaran semasa berada di universiti. Hal ini disebabkan pelajar dapat mengelak kesan buruk daripada penyalahgunaan dadah tersebut yang akan memberi kesan dan menjejaskan fungsi otak pelajar tersebut. Untuk kesan yang ketiga kepada pelajar adalah pelajar dapat mewujudkan disiplin diri dan menanamkan sifat sopan. Hal ini kerana pelajar dapat mengawal hawa nafsu dan mendisiplinkan diri daripada mengambil dadah-dadah yang akan merosakkan diri sendiri. Seterusnya adalah kesan projek ini terhadap masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat dapat mengurangkan masalah sosial dan aktiviti yang tidak bermula dengan pengurangan jumlah penyalahgunaan dadah dalam golongan masyarakat. Aktiviti seperti mencuri, menyamun, vandalisme dan samsing dapat dikurangkan. Yang kedua adalah dapat mewujudkan suasana masyarakat yang hidup aman dan harmoni. Perkara seperti pergaduhan, perselisihan faham antara masyarakat juga dapat dielakkan. Yang ketiga adalah dengan menerapkan masyarakat yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Masyarakat dapat melakukan aktiviti seperti riadah dan bersukan berbanding dengan aktiviti yang tidak bermoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Aikal bin Mu'alim. Nombor metrik B09201040. Di sini saya ingin membentangkan tentang ringkasan projek kami. Projek kami iaitu Karnival Sifat Dadah merupakan sebuah inisiatif yang bermatlamat kepada mahasiswa dan mahasiswi di sekitar Air Keruh, Melaka tentang bahayanya penyalahgunaan dadah. Projek ini melibatkan agensi anti dadah kebangsaan iaitu ADK, Polis Diraja Malaysia, Majlis Penggunaan Bahan Terlarang dan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia iaitu Pemedam. Objektif projek ini adalah untuk memberi kesedaran kepada mahasiswa dan mahasiswi mengenai bahananya penggunaan dadah. Itu projek ini dapat menjadikan kita untuk sentiasa mengingati antara satu sama lain serta dapat memupuk jati diri di kalangan remaja ataupun mahasiswa. Seterusnya, refleksi daripada projek kami ini ada 4, iaitu dapat mengeratkan silaturahim antara setiap masyarakat yang terlibat, dapat mengatasi masalah peningkatan penagih dadah yang kian menular di kalangan remaja di Melaka, dan membina kesedaran dan memupuk rasa semangat untuk memerangi musuh nombor 1 negara kita ini iaitu dadah, dan masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk berbakti kepada negara kita. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Bersyukur kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia yang telah dianugerahkan kepada saya untuk melengkapkan tugasan akhir ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah Muhammad Samsuri bin Muhammad Saad kerana telah memberikan tunjuk ajar dan bimbingannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekelas kerana telah banyak memberikan pendapat dan nasihat. Tidak lupa juga kebahagiaan kepada ibu bapa yang tidak henti mendoakan kejayaan. Sekian, terima kasih.